Okay guys, selamat kembali ke channel Faiz Radical. Okay, kali ni kita nak bincang pasal Shopee. Okay, sekejap, saya ambil tenaga dulu. Alhamdulillah. Okay, malam ni tak nak cerita banyak pasal Shopee. Saya nak cerita dua poin utama dan satu tips bonus. Okay. Macam ni bang, saya dah register Shopee dah. Dah settle semua, dah upload barang. Saya nak try Lazada. Come on, relax. Kita buat satu-satu. Specialnya Shopee, dia tak payah guna SSN. Lazada, korang kena ada SSN. Baru boleh register SSN. Satu, saya tak ada modal. Saya tak tahu nak start. Saya tak ada modal dan saya tak ada barang. Yang kedua, macam mana gunakan konsep dropship. Okay. Konsep dropship ni kalau anda berani ataupun tak berani je nak buat. Kalau tak berani, jangan buat. Saya just bagi cadangan saja. Yang ketiga, bonus point itu. Okay. Pertama sekali kita akan cakap pasal isu semasa sebagai pemula di Shopee ataupun beginner, level beginner. Okay. Macam mana nak mula di Shopee? Malam ni saya nak bongkar rahsia macam mana saya mula berada di Shopee dulu, macam mana saya berjinak-jinak dengan Shopee. Okay. Poin pertama sekali, bila korang berniaga di Shopee, korang kena ingat Shopee sekarang dia orang dah charge setiap barang yang kita dijual 5% kalau tak silap. Kalau you all jual barang itu RM50, dia akan ambil ke situ 50 sen. So korang kena markup harga siap-siap. Korang tak boleh letakkan harga modal dan untung secara rambang. Korang kena buat ukuran perkiraan dahulu. Okey. Jangan nanti bila dah siap potong apa semua, korang cakap untuk korang tak ada. Okey. Untuk korang setakat 50 sen saja sebab korang nak lawan harga orang lain. No. Berada di Shopee bukan saja kita nak bercakap pasal lawan harga. Okay. Kalau nak lawan harga, korang pergi kat pasar sini, kat pasar area-area korang pun dah boleh lawan harga. Tak boleh dalam Shopee. Okay. Saya malah nak cerita panjang pasal benda lain yang banyak lagi persoalan pasal Shopee. Kita terus je pasal masalah pertama. Masalah pertama iaitu tajuk pertama. Okay, tajuk pertama saya adalah saya tak ada modal, saya tak ada barang dan saya tak ada produk. Di Shopee, ia tidak mengira macam-macam apa jua yang korang nak jual. Yang penting ni, sekarang ni musim PKP, so tak boleh bergerak, tak boleh nak pergi ke mana-mana. So gunakan poin itu, gunakan kelebihan di situ. Kalau anda berada di kawasan hijau atau kuning, okey, kalau anda bersebelahan atau range rumah anda 5 kilo, ada Shopee kompleks ataupun kedai runcit besar-besar. Anda pergi buat research, okey, dekat Facebook, dekat Instagram, apa barang trending yang orang tengah mencari. Sebab ada di kawasan merah tidak boleh keluar, atau rumah yang berada di kampung-kampung tidak boleh keluar jauh. So dia orang ambil inisiatif untuk membeli online, even barang dapur. Okey, seperti yang baru-baru ini sibuk pasal resipi viral lah, apa semua tu. Gunakan kelebihan itu. Okey. Yang kedua, contoh sekarang baru-baru ni saya baca Facebook, saya baca komen, dan saya pergi ke kedai-kedai runcit bersebelahan. Dia orang kata Mauripan tu boleh habis, yang sebelum ini sampai kan expired pun ada. Dah habis sebab masing-masing nak buat donat, masing-masing nak buat kek, nak buat itu, nak buat ini. So cuba korang buka dalam Shopee, berapa korang boleh jual. Korang cakap kedai dekat Kedah lagi murah, kedai dekat KL lagi murah. Okay, kenapa nak fikir kedai dekat KL? Kenapa nak fikir kedai dekat kedai dekat tempat lain? Dalam Shopee kedai kita boleh masukkan dekat 50 produk sekaligus. Okay, so anda kena buat research apa yang perlu anda kena buat. Lepas tu
pastikan barang yang anda nak jual itu kedai yang berdekatan dengan anda ada stok dan tidak kehabisan. Saya nak cerita macam ni, saya lompat balik, saya rewind balik. Mula-mula saya start dengan Shopee. Ini adalah Philip Ever, okay? Motor susu Philip Ever ni, okay? Philip Ever ni masa tu dia tengah buat 2015 tak silap. 2015 dia kata dia buat sale. Dia buat sale 2 botol tak silap tu. So heboh dalam satu grup baby di mana, sebab Philip Ever ni dia dijual di supermarket besar sahaja, okay? Yang besar, yang kedai-kedai wicik biasa ni tak ada jual, okay? Ada tu heboh di dalam grup baby, dia orang mencari botol-botol ni. So ada yang grup dalam tu cakap dalam Shopee ada, so saya tengok dalam Shopee dia orang markah harga RM30 hingga RM35. So saya pun pergi mencuba nasib. Saya beli dalam 5 botol. Saya up dalam saya punya Shopee. Saya letak dalam RM33. Dan itu saya pegang stok hanya 5 botol. And then sistem Shopee dia ada boost. Bila kita boost, barang kita akan naik ke atas selama 4 jam. So saya boost, and then 5 botol tu habis dalam masa 3 hari. Saya agak terkejut juga dengan sistem Shopee ni. So lepas tu saya pergi beli lagi, saya restock lagi, saya ulang. Begitu juga dengan konsep anda di sini. Konsep anda nampak tak? So kalau anda boleh ada pegang, contoh Morifan tu tadi, kalau anda boleh pegang stok, kalau korang beli 10 pun korang simpan. Kalau orang tak nak beli, korang gunalah buat contoh buat kek ke, buat donat ke, okay? Guna je, barang tu korang boleh guna dan masuk dalam Shopee pun tak ada charge apa-apa pun, okay? Kalau tak nak, kalau orang kata orang takkan beli di kedai kita sini, kenapa tak nak beli? Sebab kedai orang lain lagi murah, okay? Anda kena ingat sekarang musim PKP, orang akan berfikir lebih ke hadapan, di mana kalau beli di Kedah, kalau beli di KL, kita di Terengganu, barang sekarang ni dekat Pos Laju, dekat JP tengah macam ni, berlimbung sampai ke Gatap barang. Sampai 2-3 hari tak sampai lagi. Orang akan pilih kedai terdekat, di dalam range yang terdekat. Itu mana orang-orang Terengganu, orang Pahang akan beli. Sebab bila kita jual dah Shopee, bawah tu dia akan tulis ship from mana-mana. Okay, maksudnya kalau kita ada alamat kita di Terengganu, barang kita akan keluar dari Terengganu. So orang Terengganu, orang Kelantan, Pantai Timur akan pilih yang terdekat, okay? Seperti yang korang lihat ni, stok banyak-banyak ni, buku apa semua. Saya bukannya bangun hari ni esok nak jadi kaya terus pergi ambil stok banyak-banyak. Buku-buku ni saya ambil sikit-sikit buat stok, and then saya simpan. Sebab buku ni tak basi, buku ni dia boleh belajar dari masa ke masa, okay? Yang botol ni, masa saya start hari tu, anak saya baru keluar perut. So saya tengah mencari botol. Kalau saya beli 5, kalau tak laku, saya gunakan untuk anak saya. Begitu kalau ada nak jual baju, anda belilah 5 helai baju, up dalam Shopee. Kalau baju tu tak bergerak, anda pakai. Macam buku ni barang niche sepanjang zaman. Niche ni apa dia? Niche ni adalah variasi, okay? Di mana variasi ke jenis-jenis produk. Baby ni, kalau budak ni besar, budak lain esok akan beranak, dia orang nak pakai juga. Buku ni juga, budak ni naik darjah 4, kalau budak yang darjah 2 tu naik akan darjah 3. So budak tu sentiasa ada. So kalau korang tak nak main macam kanak-kanak, tak nak main barang bayi, korang boleh pergi pada hobi ni, macam main motor, barang anda main dengan motor, main dengan muzik, barang kereta, macam tu lah. Tapi sekarang ni musim PKP, kedai-kedai macam tu tak buka lah, okay. Poin yang pertama, di situ saya nak tekankan,
beli barang yang boleh anda guna di mana kerugian itu tidaklah rasa terkesan. Okey, macam saya ada anak saya boleh pakai lagi botol ni, saya beli 3 botol, saya just letak je dalam Shopee produk tu, saya simpan. Okey, lepas tu dekat stok tu letak banyak sikit, letak dalam 20 walaupun ada 3. So bila buyer tengok, dia kata oh dia ni banyak stok ni, takkan dia nak beli 20 stok 20 botol terus, kurang-kurang dia beli sebotol. Okey, situ so bab tak ada modal ke, tak ada stok ke, anda cari je barang-barang sekeliling, barang-barang runcit yang boleh anda jual balik. Kalau rasa benda tu macam tak berbaloi, cubalah buat dengan combo, beli 3 dapat harga berapa, beli 2 dapat harga berapa. Okey, di situ dah cerita poin pertama. Poin kedua, nak cerita pasal sistem dropship. Okey, dia macam ni. Saya tak tahu macam mana Alibaba deal dengan kerajaan Indonesia, di mana dia orang daripada China boleh terus send barang dia orang ke Malaysia menggunakan tracking number dia orang. Okey, pernah tak korang dapat masalah atau terdengar saudara mara korang beli barang dari China, first parcel ataupun bungkusan yang dia orang dapat, dia orang buka, dia orang dapat keychain, dia orang dapat macam stiker, ataupun dia orang dapat macam satu hadiah kecil. Lepas tu duduk dalam 2-3 minggu barang yang sebenar sampai. Okey, sistem Shopee dia ada sistem bila barang sampai kita klik deliver, baru duit tu masuk dekat dia orang. Okey, andai kata kita tak tekan deliver, duit tu takkan bergerak. So dia orang kalau seller tu daripada Malaysia, kalau anda terima bungkusan tu, bila post lagi scan, barang tu sampai, okay, dia scan barang tu deliver kat kita, dia masuk dalam sistem. So peniaga dekat sini, dia orang order daripada China direct, mana tu straight ke rumah anda. Okay, jadi anda akan dapat 2 bungkusan. Satu sistem Shopee punya macam tagging macam tu, sampai dekat rumah. Yang kedua, barang yang betul anda order daripada China. So bila konon-kononnya anda dah receive lah bila dapat hadiah tu, padahal barang yang sebenar lambatlah sampai dalam 2 minggu macam tu. Sebab sistem Shopee dia orang tak akan benarkan kita refund kalau kita tak hantar balik barang tu kepada dia orang. So bila dalam masa pendaftaran alamat, so kalau alamat buyer mengarut tak ada nombor blok, tak ada nombor ni, kita tak boleh nak refund dekat dia orang. Shopee akan bagi kita 3 hari untuk kita bungkus balik dan print alamat tu kepada dia orang. Kalau makcik-makcik, akak-akak atau kita sendiri yang tak ada printer dekat rumah, macam mana kita nak send balik? Dia orang bagi, bila kita klik nak refund, dia akan bagi 3 hari untuk refund barang tersebut. So kadang-kadang bila benda ni terjadi, bila kita klik refund, kalau 3 hari kita tak proses ke pos laju, maksudnya duit ni automatically dapat kepada buyer. Okey, tapi sepanjang saya tahu, apa yang saya tahu, biasanya dia orang ni tak menipu lah. Benda-benda ni berlaku apabila barangan itu berharga RM20 ke bawah. Sebab dia boleh dia orang post barang, item tu asalkan sampai, kasut yang RM10 ni asalkan sampai. So kalau kita nak komen ataupun kita nak review barang tu, tak ada orang pun peduli. Sebab biasa kebanyakan kalau kita tengok yang sale yang 2,000, 3,000 item, dia orang takkan review tengok barang kat situ. So bila sistem dropship tu, bila post laju scan barang yang dihantar tu, keychain dekat kita, bila scan barang tu deliver, kalau kita tak puas hati, kita akan klik refund. Kalau kita tak puas hati, benda tu automatically masuk duit ke penjual. Okay, and then barang sebenar akan sampai lewat sikit lah, mungkin dalam 10 hari. Bila sampai kita kata tak apalah, barang RM10 kan. Korang faham tak? Okay, tak faham, kita reverse balik. Korang nak beli, contohlah korang nak beli barang ni, okay, harga RM20, contoh RM20. Okay, dalam sistem Shopee dia bungkus tagging number tu, tracking number lah. Dia bungkus hadiah ni, hadiah kecil korang ni,
dibungkus, tracking number dekat sini. Okey, dia pun order daripada China. Okey, hantar barang ni terus ke rumah anda. Okey, pada masa sama untuk kata sedapkan hati anda terima package. Wow, barang itu RM20, kasut RM20 dah sampai. Lepas tu bila buka, ini bukan kasut, ini macam token je, macam keychain je. So bila kita sign dekat pos laju, dia orang scan dalam sistem, dia kata kita dah receive item tersebut. So kita pun macam nak marah sikit, apalah kena tipu ke, kena apa ke, RM20 je. Lepas tu korang nak claim refund memang tak dapat lah. Nak claim refund memang tak dapat. Bila korang nak klik dekat refund benda tu, bila klik refund, dia akan bagi kita 3 hari untuk proses, bungkus balik, untuk hantar barang ni balik kepada dia. Sebab mesti kita pilih salah barang hantar. So bila hantar barang ni, dia suruh kita print, hantar balik. So kita memang takkan hantar balik. Percayalah 90% takkan hantar balik barang ni kepada penjual. So barang yang ni dalam perjalanan ke Malaysia, ambil masa dalam seminggu. So bila kau dah marah-marah dalam seminggu macam tu, barang ni tiba-tiba sampai, ni macam kasut aku itu je, tak ada pula tracking dengan dalam Shopee bagi, tak sama dengan tracking ni. Faham tak konsep dropship dia macam mana? So dekat sini kalau korang nak guna sistem dropship ni juga boleh, tapi agak risky lah. Contoh bila kita jual barang yang tak ada dengan kita, contoh kita jual dengan seller lain. Contoh anda buat dropship juga barang ni, anda masukkan dalam Shopee, orang nak beli kalender ni, anda tak ada barang. Okay, bila orang klik buy, duit itu Shopee akan pegang. Lepas tu kalau dah boleh pujuk pembeli, cakap kita akan order tapi barang ni pre-order. So buat pertama, untuk menunggu barang puan di order, kita akan hantar hadiah. Kita akan hantar hadiah, korang letaklah keychain juga ke apa ke sebagai tanda terima kasih. So korang hantar hadiah. Bila post laju scan, kita korang benda ni kat dalam package ni. So bila pembeli kata tak apalah, saya tunggu. So bila barang ni sampai, dia orang scan, maksudnya duit tu tunggu dia si pembeli klik receive je. Bila klik receive, duit tak akan masuk kat kita. Okay, bila sementara lepas deal, dia kata ok tak apa, saya tunggu. Anda terus order kan. Sebab bila dia orang dah buat bayaran yang ni, maksudnya korang dah boleh order, terus hantar ke pembeli. Okay, masa tu korang boleh check kat tracking ni kat mana bila dah tengah jalan, korang boleh dah print untuk tracking sistem yang dalam Shopee ni, print, bungkus, dah hantar. So bila Shopee, bila post laju scan, yang ni dia akan detect barang dah sampai. So dalam ni, yang ni pun bila dah berjalan sama-sama dalam delivery punya proses, maksudnya 2-3 hari nanti dia pun sampai juga. So di kata win-win situation. Dah settle situ, 2 tajuk. Ni 2 tajuk. Kalau panjang sangat, panjang lebar tak faham, saya akan buat next video yang lagi efficient. Okay, settle 2 tajuk. Okay, yang last tips, macam mana nak naikkan trust antara pembeli dan penjual. Sistem Shopee, bila anda jadi penjual, adik-beradik, wife, suami, abang, ayah, ibu, diorang boleh jadi pembeli juga. Okay, so anda suruhlah diorang beli stok barang ni, suruh beli, bayar guna free shipping. Contohnya kalau ayah kat rumah tu, orang nak pakai, ayah nak apa-apa tak, orang kata dalam perniagaan ni, kalau nak start kena nabur sikit kan. So apa salahnya kita naburkan untuk kat ayah kita. So kalau ayah kata ayah tak sihat, ayah nak beli ubat, ayah tak tahu nak beli ubat, so ayah kalau boleh abang carilah ubat ke, abang tolonglah belikan ayah baju ke. So korang pergilah farmasi, beli ubat atau vitamin,
Okay, and then beritahu dekat ayah korang, ibu korang, isteri korang beli item Shopee dalam shop, dalam kedai kita dalam Shopee tu, and then alamat tu tukar ke alamat di kampung. Okay, so dia orang beli, kadang-kadang ibu kita beli barang dalam item dalam kedai kita bungkuslah apa-apa barang yang kita kirim, and then bila kita post tunggu bila shipping punya sistem dia tak lebih RM5 tak silap, so lagi murah daripada post biasa. Nampak tak kat situ? So and then bila post, siapa-siapa jadi pembeli, abang kita, adik kita, suami kita ataupun isteri kita jadi pembeli, bila barang sampai, so lah dia orang rating 5 star. So orang ulang balik benda ni secara berkala. Okay, 2 hari sekali, 3 hari sekali. So bila anda dapat dalam 5 star, so bila pembeli tengok, oh kedai ni bagus sebab ada rating yang baik, kita komen lah, oh kedai ni laju, kedai ni apa, so kita dapat komen tu. Sebab number phone adalah satu ID untuk Shopee. Okay, so senang je kan untuk bermula di Shopee. So tu apa lagi, start dari sekarang. Kalau anda tak start dari sekarang, anda tak akan dapat haluan ke mana anda nak tuju. Okay, fast action, fast result. Itu saja tips untuk malam ni. Stay tuned untuk next video.